Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang kepada jemaah sekalian yang mengikuti program kelas mingguan online bersama dengan saya, iaitu perkongsian asas bahasa Al-Quran dan tadabbur, iaitu ambil pelajaran daripada Al-Quran. Jemaah yang dikasihi sekalian, muslimin muslimat, mari kita mulakan majlis ilmu ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sedang jemaah sekalian, kita selalu jadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan, dan ini adalah rujukan untuk kita meneliti dan mengkaji Al-Quran, ya. Dan dari masa ke semasa saya akan gunakan rujukan-rujukan ini untuk membantu kita untuk mendalami, ya, mempelajari bahasa Al-Quran dan ambil pelajaran tadabbur Al-Quran. Baik, untuk mukadimah sebagai permulaan pada malam ini, saya ingin mengajak kita untuk mengingatkan diri kita bersama supaya jangan lalai terhadap Al-Quran, jangan lalai terhadap ayat-ayat Allah dalam semua perkara. Jangan kita lalai, dan Allah Ta'ala beri warning, ancaman bagi golongan yang dia lalai daripada ayat-ayat Allah dalam keadaan yang boleh mengheret dia ke neraka. Na'udzubillah. Maka kita sama-sama berjaga-jaga, berhati-hati supaya jangan kita masuk dalam golongan yang Allah kata nanti ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita sama-sama perhatikan ayat daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-179. Baik, ayat ni selalu saya ulang-ulangkan untuk kita perhatikan makna, ambil iktibar, kerana kita tak mahu nanti di hari kemudian kita tak mahu jadi golongan yang begini. Na'udzubillah. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. Kapten Harul, boleh bacakan dulu terjemahan dia? Boleh, Dan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian, inilah ayat daripada surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-179. Ayat ini mengingatkan kita supaya
jangan jadi golongan yang lalai terhadap ayat-ayat Allah. Jadi lalai yang macam mana tu? Mari kita tengok sama-sama sekali lagi. Kita perhatikan ya, makna perkata. Dan ini juga sebahagian daripada kita nak memahirkan diri kita dengan bahasa Al-Quran. Itu bahasa Al-Quran ni bahasa Arab, namun dia punya content ni adalah kalam Allah. Jadi vocabulary setiap perkataan ini adalah kalam Allah. Itu Al-Quran, bukan bahasa orang biasa. Tapi ini adalah sumbernya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kalam Allah. Inilah Al-Quran. Dan kita mendengarnya ada pahala, kita membacanya ada pahala. Apatah lagi ya, di atas asas keimanan dan ketakwaan kita beramal dengannya. Itu kita ambil pelajaran, ambil iktibar supaya kita punya kehidupan ni berpandukan kepada ajaran Al-Quran, insya-Allah. Baik, perhatikan ya, walaqad, wa tu dan ya, wa dan laqad. Lam di atas la tu sesungguhnya, qad pun sesungguhnya. Jadi dua kali emphasis tu. Dan sesungguhnya dhara'na telah menyediakan oleh kami. Jadi ini fi'il madhi, kita sebut telah menyediakan. Kadang-kadang boleh juga digunakan telah kami sediakan, telah kami jadikan. Jadi na tu kami, kami telah menyediakan oleh kami, telah menjadikan oleh kami. Li jahannama, li tu bagi jahannama, neraka jahannam. Kathiran, keadaan banyak. Kathiran, keadaan banyak. Min tu daripada al-jinni, jin itu, wa dan al-insi, manusia itu. Jadi bagi neraka jahanam ni Allah dah sediakan, Allah dah jadikan ya, bagi neraka jahanam ni banyak, kathiran, banyak golongan daripada jin dan manusia yang akan ke neraka jahanam. Tak mahu kita jadi golongan yang begitu. Dan Allah terangkan golongan macam mana yang nanti yang Allah sediakan bagi neraka ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum, lam tu bagi, hum mereka, bagi mereka, qulubun, qulub ni apa? Hati nurani, jantung, qalbu, akal, fikiran. Itulah maksud qulub. Jadi kita selalu terjemah Melayu hati nurani. Bukan hati saja, hati nurani, bukan hati fizikal, tapi yang dikatakan hati nurani ataupun jantung qalbu, dan juga maksudnya adalah akal fikiran. Jadi dia ada akal fikiran, ada jantung qalbu, ada hati nurani. La tiada atau tidak, yafqahuna, mereka faham. Mereka faham maknanya mereka mengerti. Jadi yafqahuna, ya di depan, wa nun belakang untuk petunjuk untuk mereka. Mereka faham, faqih. Mereka faham, tiada mereka faham, tiada mereka mengerti, biha, bi dengan hanya. Ha tu dengannya, dengan apa? Dengan hati nurani tadi, dengan qulub. Maka itu kelompok yang pertama. Allah kata apa? Bagi mereka ada qulub, hati nurani, tiada mereka faham dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, wa dan lahum, lam bagi hum mereka, a'yunun. Ini jamak daripada ain, mata. Jadi bagi mereka ada mata-mata. Jadi banyak mata. Maknanya kalau mereka tu maknanya masing-masing ada mata lah. Jadi a'yunun maknanya mata. Dan ini plural. Ini kita kata mata-mata. Jadi boleh kata beberapa mata. Jadi kalau individu dua mata, tapi kalau mereka ni makna banyak lah. Mata-mata tu digabungkan. Bukan mata-mata polis, tapi mata-mata makna banyak mata. Kerana apa? Mereka. Kalau satu orang ada dua mata kan. Ain-ain. Ni a'yun. Bagi mereka mata, la yubsiru, la tiada, yubsiruna, mereka melihat. Mereka melihat, mereka memerhatikan, mereka memandang. Biha, bi dengan hanya. Ada mata,
tak digunakan mata untuk melihat dan memandang, menengok, memerhatikan. Tadi ada akal fikiran tak digunakan untuk memahami. Ada mata tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Wa dan lahum lam bagi hum mereka dan bagi mereka adhanun telinga-telinga. Ini jamak daripada uzunun. Adhanun telinga-telinga la yasma'un dan tiada yasma'una mereka mendengar biha bi dengan hanya. Ada telinga tak mau digunakan untuk mendengar. Ada mata tak digunakan untuk melihat. Ada hati nurani tak digunakan untuk memikirkan supaya faham, mengerti. Jadi kalau macam tu, ulaika kal an'am, ulaika mereka itu ka seperti al-an'ami, binatang ternak itu. Mereka ni macam binatang ternak. Bal bahkan hum mereka adallun lebih sesat. Lebih sesat. Lagi tak betul. Jadi inilah golongan yang Allah kata orang yang disediakan bagi mereka ni neraka Jahannam. Dan Allah beritahu mereka itu mereka itulah al-ghafilun, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai. Jadi mereka ni seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bal adallu, bahkan lebih sesat. Mana lebih teruk lagi. Jadi nak disamakan dengan binatang ternak pun tak layak. Maka hinanya orang tu. Bahkan lebih teruk daripada binatang ternak. Tu kalau kita sebutkan dengan lebih kasar, kalau orang kata apa binatang ternak? Ada orang ternak lembu. Lebih teruk daripada lembu. Nak disamakan dengan lembu tak layak. Kerana lembu tu ada kelas dia sendiri. Dia tidak ada akal fikiran. Dan dia diciptakan dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Tapi manusia yang lebih tak menggunakan akal fikiran untuk memahami, tak digunakan mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, tak digunakan telinganya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka ni lebih sesat, lebih teruk. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Maka di sinilah kita tak mahu jadi golongan yang lalai. Lalai terhadap ayat-ayat Allah. Jadi lalai daripada membacanya, lalai daripada mengkaji, meneliti, lalai daripada mengambil iktibar. Jadi kelalaian yang boleh mengheret ke neraka. Na'udzubillah. Maka hati-hati dalam kehidupan, jangan kita heret ataupun terperangkap dalam keadaan begini. Dan kita tahu hari ini sistem hidup yang ada sangat banyak melalaikan, sehingga orang ramai manusia yang tenggelam punca. Apa erti kehidupan? Apa kewajipan yang perlu dia patuhi dan laksanakan? Sampai macam tu sekali. Maka kita tak mau jadi macam tu. Baik, mari kita perhatikan minggu lepas. Minggu lepas kita ada meneliti surah Al-Ma'un. Ingat lagi tak? Baik, kita berulang kaji sepintas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pemurah, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Itu apakah? Ra'aita, telah kau lihat, alladhi, orang yang yukadzibu, dia mendustakan biddin, dengan ad-din itu. Allah Subhanahu Wa Taala dia tanya, apakah engkau tengok, apakah engkau nampak, apakah engkau memerhatikan terhadap orang yang dia mendustakan agama. Jadi apa yang dia buat sehingga Allah kata dia ni mendustakan, yukadzibu biddin, dia mendustakan agama Allah. Ayat berikutnya, fadzalika alladzi yad'u al-yatim, fa maka dzalika itu,
Yang demikian tu alladhi, yang itu orang yang satu pihak yang yadu'ul yatim, dia mengabaikan anak-anak yatim. Yadu'u juga makna mengherdik, ya. Makna berlaku kasar dan tak memberikan perhatian, layanan, tumpuan, ya, kepada anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, wa dan la tiada yahuddu, dia menggalakkan, ala atas ta'ami makanan, al miskini orang miskin. Jadi dia tidak menggalakkan, dia tak encourage, ya. Sepatutnya dia sama-sama bantu dan tolong macam mana nak bagi makan pada orang miskin. Tapi ini dia mengabaikan, tak mempedulikan, ya. Dia tidak menganjurkan, tidak merangsang untuk beri makan anak orang apa al-miskin, orang miskin, ya. Maka tu dua perkara yang Allah beritahu. Kalau mengabaikan anak yatim, begitu juga tidak menggalakkan untuk beri makan orang miskin, itu pun dia panggil orang dah mendustakan agama. Apatah lagi kalau buat lebih teruk dari itu, ya. Fawailul lil musallin, fatu wailun, celakalah li bagi al musallin, orang-orang yang solat, alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang mereka daripada solat mereka ni lalai. Orang ni dia kata dia solat tapi lalai terhadap solat dia. Itu kita dah bincangkan dulu. Kemudian seterusnya alladzina hum yura'un, dengan orang-orang yang mereka ni menunjuk-nunjuk. Yura'un, mereka menunjuk-nunjuk, dia kata riak. Wa yamna'un al-ma'un, dan mereka menegah, menegah, ya, menghalang al-ma'un, barang yang berguna. Jadi barang-barang yang berguna ada manfaatnya, patut digunakan untuk, ya, menolong orang lain supaya dia pun dapat manfaat kebaikan, ya. Bukannya menjadi penghalang. Kalau orang yang menegah daripada barang yang berguna, mana dia mencegah daripada kebaikan-kebaikan. Maka itu kita tak nak terperangkap dalam keadaan yang merugikan, ya. Jadi orang yang daripada solat mereka lalai, kemudian mereka pula menunjuk-nunjuk, dan dia juga menegah daripada orang daripada benda perkara yang bermanfaat. Itu dah minggu lepas. Kita ulang kaji sebentar lalu supaya kita boleh rekod. Baik, untuk minggu ini kita akan meneliti surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy. Baik, perhatikan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itulah dia, 4 ayat. Okey, kita Harun, macam mana biasa? Bacakan terjemahannya. Tak pasal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, iaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Kaabah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Sadaqallahul azim. Baik, inilah 4 ayat, ya, 4 ayat. Mari kita perhatikan, ya, dengan lebih terperinci. Ya. Kita tengok terjemahan perkata dan kita boleh dapat kita buat ulasan sikit lah. Okey, jap.
di surah Al-Quraisy. Macam mana ni? Saya buka ni. Kita buka sekejap. Okey. Baik, surah Al-Quraisy ya. Daripada awal ya. Li'ilafi Quraisy. Li itu bagi. Li itu bagi. Ilafi kebiasaan. Bagi kebiasaan. Quraisy, bangsa Quraisy atau kaum Quraisy. Jadi Quraisy ni bangsa keturunan ya. Rasulullah SAW adalah bangsa Quraisy ya. Jadi Allah kata bagi kebiasaan orang-orang Quraisy, itu bangsa Quraisy. Baik, ayat seterusnya. Ilafihim, ilafi kebiasaan, him mereka, kebiasaan mereka. Rihlata syita'i was-sayf. Rihlah tu pelayaran ataupun perjalanan. Rihlah ya. Rihlah ni perjalanan ataupun pergerakan. Asyita'i musim sejuk ya, asyita'i musim sejuk. Was-sayfi wa dan as-sayfi musim panas itu. Jadi asyita'i musim sejuk itu ya, was-sayfi wa dan as-sayfi musim panas itu. Jadi Allah nak bagi tahu kebiasaan orang Quraisy. Kebiasaan perjalanan mereka waktu musim sejuk dan juga musim panas. Jadi apa dia nanti kita huraikan ya. Kemudian al-ya'budu rabba hadzal bait, fa maka lam tu hendaklah ya'budu mereka menyembah. Jadi ya'buduna mereka menyembah, mereka beribadah, mereka mengabdi diri. Maka hendaklah mereka menyembah Rabba Tuhan. Tuhan yang mencipta ya. Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang memelihara, itu perkataan Rabb ya. Rabba hadzal bait, hadza ini al-baiti rumah ini. Jadi rumah tu ya. Jadi hadzal bait ini rumah. Ya. Rumah tu rumah yang dah tertentu ya, kerana ada alif lam di ma'rifah. Maka maksudnya adalah ni Kaabah ya, Kaabah. Rabba hadzal bait, Tuhan Kaabah ni. Alladzi yang ya, pihak yang at'ama telah memberi makan ya, yang telah memberi makan ya, hum akan mereka ya, akan mereka. At'ama telah memberi makan ia, hum akan mereka, min daripada ju'in kelaparan. Kelaparan. Allah bagi tahu ya, sembahlah Allah Ta'ala yang telah memberi makan kepada mereka daripada keadaan kelaparan yang dihadapi ya. Wa amana, wa dan amana telah mengamankan oleh ia, hum akan mereka itu ya, amana telah mengamankan ia akan mereka itu, min khauf, min daripada khaufin ketakutan itu ya, khaufin ketakutan. Baik,
Itulah dia 4 ayat. Ya. Sebenarnya ringkas saja. Ya. Tapi kalau kita berikan perhatian, ya, kadang-kadang, yalah, orang kata tanya balik tak lekat. Jadi kita berikan perhatian. Ya. Baik, kita tengok semula, ya, supaya kita nak ambil iktibarkan. Daripada awal ayat, li ilafi Quraisy, li bagi ilafi kebiasaan Quraisyin, kaum Quraisy. Jadi dah menjadi kebiasaan kaum Quraisy, bagi kebiasaan, ya, orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka, ya, kebiasaan mereka, rehlah bepergian, asyita'i musim sejuk, wasaifi musim panas itu. Maka di sini sedikit maklumat tambahan. Kebiasaan orang masyarakat Quraisy, mereka kalau duduk dekat Mekah sampai musim-musim, jadi kalau musim sejuk, kalau dekat Mekah sejuk, kalau pergi utara lagi sejuk. Maka kalau begitu mereka tak pergi utara, mereka pergi ke arah selatan. Kalau pergi utara makin sejuk, tapi kalau pergi selatan, dapatlah keadaan yang lebih panas. Jadi perjalanan mereka waktu musim sejuk, dia pergi ke mana? Dia pergi ke arah selatan. Was-saifi, wa dan as-saifi, kebiasaan perjalanan mereka waktu musim panas. Jadi kalau dekat Mekah tu panas, maka dia nak cari yang lebih sejuk, maka dia bergerak ke utara. Kalau tadi musim panas, dia pergi ke Yaman. Jadi gini, dia nak fahamkan balik semula, saya terangkan. Kalau di Mekah tu musim panas, kalau Mekah panas, maka dia punya pergerakan ke mana? Dia nak cari suasana sejuk, maka dia pergi utara. Kalau di Mekah tu musim panas, tadi sebut macam kalau di Mekah musim sejuk, maka dia nak cari panas, dia akan pergi ke selatan. Kadang-kadang kita sibuk tersilap. Jadi itulah. Jadi itu ada pergerakan dia tu. Pergerakan musim sejuk, dia pergi mana? Sejuk, dia nak cari panas. Maka dia akan pergi ke selatan. Kalau Mekah tu panas, kan? Kalau duduk kat Mekah panas, maka dia nak cari sejuk pergi mana? Pergi ke utara. Dia jelas tu. Sebab apa? Sebab kalau duduk dekat Mekah musim panas, panas amat sangat. Kalau pergi ke Yaman, selatan lagi panas. Maka instead of that, dia pergi ke utara. Jadi musim panas, dia akan bergerak ke utara. Kalau musim sejuk, di Mekah, kalau duduk kat Mekah sejuk. Kalau pergi utara lagi sejuk, maka dia akan bergerak ke selatan, ke Yaman, arah Yaman. Jadi perjalanan mereka ni bukan saja-saja, mereka meniaga. Maka dengan keadaan begitu, Mekah menjadi, dia panggil apa? Tempat transit. Barangan daripada utara nak bawa pergi selatan, barangan daripada selatan nak pergi utara, maka Mekah tu duduk di tengah-tengah. Maka perniagaan di Mekah tu menjadi, kita kata, sumber pendapatan bagi kebanyakan orang. Termasuklah kita kata ternakan, barang-barang peralatan, termasuk juga buah-buahan. Jadi Allah Ta'ala jadikan rezeki mereka tu daripada sumber perniagaan. Itu sebab kita kalau tengok kisah-kisah Nabi Muhammad SAW waktu kecil ikut atuk dia, ikut pak saudara dia untuk dengan kafilah dagang.
termasuk juga waktu dia bujang, ya, dia dah jadi apa, mengambil upah dengan seorang perempuan hartawan, itu Siti Khadijah. Akhirnya mereka apa, Rasulullah SAW berkahwin dengan Siti Khadijah. Baik, di atas nikmat yang Allah bagi ini tadi, kurnia yang Allah bagi, ya, falyabudu rabba hadzal bait. Maka lam tu hendaklah ya'budu, mereka menyembah, mereka beribadah, mereka menghambakan diri kepada siapa? Rabba hadzal bait, Tuhan rumah ni. Hadzal bait, rumah ini, iaitu rumah yang panggil Kaabah. Allah ungkitkan nikmat yang Allah bagi kepada orang Quraisy dan Allah kata, oleh itu kamu patut mensyukuri nikmat Allah ni, maka hendaklah sembah Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi diri kepada Allah. Ya. Rabba hadzal bait, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Rabba, Tuhan, pencipta, pentadbir, hadzal bait, rumah ni. Itu Kaabah. Jadi Tuhan Kaabah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, alladzi at'amahum min ju', alladzi yang itu Tuhan yang, dialah yang at'ama, telah memberi makan ia hum, kepada mereka. Jadi at'ama, telah memberi makan. Kalau mat'am, rumah makan. At'ama, telah memberi makan ia hum, akan mereka itu. Beri makan min daripada ju'an, itu kelaparan. Maka Allah beri makan, beri rezeki kepada mereka, elak daripada menjadi lapar, kebulu, boleh bawa kepada kematian kalau tak mati, kalau tak makan. Wa amanahu min khawf, wa, dan amana, telah mengamankan ia hum, mereka. Allah amankan mereka itu min khawfin, min daripada khawfin, ketakutan. Khawfin, ketakutan. Jadi Allah jadikan mereka tu mendapat keamanan daripada gangguan-gangguan dalam mereka mengadakan perjalanan, ya, baik ke utara maupun ke selatan. Dan ya, Allah Ta'ala, dia beri makan kepada mereka, dia yang beri rezeki kepada mereka, dan dia juga yang memberi keamanan sehingga mereka boleh berdagang, pergi utara, pergi selatan, boleh kembali dengan selamat dengan mendapat keuntungan yang Allah nak kurniakan, ya. Keuntungan ada ketikanya banyak, untungnya ada ketika kurang, ya. Maka di sini, ya, ada iktibar besar. Kita iktibar ni, kita kata pelajaran. Apa pelajaran, apa iktibar yang boleh kita ambil daripada surah ni? Banyak. Pertama sekali, bila Allah Ta'ala mengungkitkan, menyebut-nyebut kepada kaum Quraisy mengenai nikmat yang Allah kurniakan, maka dah Allah kurniakan nikmat yang macam-macam tu, hendaklah mereka beribadah, mengabdi diri kepada Allah Ta'ala. Jadi mengabdi diri kepada Allah tu juga tanda kesyukuran. Tanda kesyukuran. Kalau kita bersyukur, Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, sekiranya kamu ni bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah lagi pada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, engkar, ingat sesungguhnya azabku tu bersangatan. Maka Allah telah bagi masyarakat Quraisy makan, dia tak adalah kebulu, tak ada lapar. Allah beri keamanan, tak ada dia takut-takut. Maka hendaklah mereka mensyukuri kurnia Allah Ta'ala ini dan
terimalah perintah Allah, terimalah wahyu Allah yang Nabi Muhammad ni hanya menyampaikan, membacakan. Maka disuruh supaya apa? Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka mengabdi diri, beribadah kepada Tuhan Kaabah ni, ya. Tuhan rumah ni, iaitu Kaabah. Jadi Allah Ta'ala dialah yang memberi orang tu makan supaya dia tak lapar, berikan keamanan supaya orang tu ya hidupnya tenteram, ya, bukan dalam keadaan serba takut, ya. Apatah lagi dengan keadaan di akhir zaman ni kacau bilau macam-macam. Maka bila kita baca surah ni mengingatkan kita apa? Allah dah bagi nikmat macam-macam, mensyukuri nikmatlah dengan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengabdi diri kepada yang lain daripada Allah. Maka ini penting, ya. Sebab apa? Kita hidup di akhir zaman, banyak orang lupa nikmat yang Allah bagi kepada kita ni melempah ruah. Dalam Al-Quran ada ayat Allah beritahu, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ard. Apakah engkau tak tengok bahawasanya Allah Ta'ala itu sakhkhara lakum, menjadikan berkhidmat bagi kamu, serve, menjadikan berkhidmat bagi kamu, ma fis samawati ma fil ard, apa di langit-langit dan apa yang di bumi. Jadi segala di langit dan di bumi kontennya, ya, adalah untuk kita manusia, supaya manusia ni boleh melaksanakan amanah tanggungjawab dengan lebih baik, dengan lebih berkesan, ya. Baik. Kemudian satu lagi perkara yang ingin saya berikan tumpuan perhatian, ya. Yang memberi rezeki ni siapa? Allah Ta'ala, ya. Yang memberi rezeki ini adalah Allah, ya. Dan kita disuruh berikhtiar, dan ikhtiarnya mestilah dengan cara juga yang betul. Kalau orang yang berikhtiar dengan cara yang salah, dia pun dapat juga harta, kadang-kadang melempah ruah hartanya, tetapi dengan kita kata cara yang salah. Maka bagi kita, hendaklah kita berusaha berikhtiar dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan bila kita membincangkan hal makan, ya, kemudian keamanan, maka keamanan, ya, yang hakiki, yang benar adalah keamanan mengikut ukuran neraca Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi kita hidup dalam keadaan aman, dan dalam mengatur urusan umat ni dalam fikih daulah, ada diterangkan amanul bilad bi amanil Islam, la bi amanil kufr. Aman negeri itu, wilayah tu, kawasan tu, bi amanil Islam, dengan aman Islam. Mana keamanan itu wujud dengan penerapan, peraturan syariat Islam. Jadi amanul bilad di amanul Islam, dan bukan dengan aman kufur, la bi amanil kufr, tidak dengan keamanan kufur. Maksudnya macam mana? Ya, ni di akhir zaman ni kita dapati keadaan aman, tetapi bukan di atas landasan Islam. Maka kita disuruh supaya, ya, wujudkan keamanan itu dengan mengikut syariat dan peraturan Allah. Ini penting, ya. Jadi dalam hal tu jangan orang fikir janji dah aman sejahtera. Sebenarnya keamanan dan kesejahteraan ikut neraca sudut pandang syariat Islam, ya, bukannya lain daripada itu. Baik, surah Al-Quraisy, surah Al-Quraisy itulah yang tadi sempat kita bincangkan, ya. Surah yang menceritakan
Bagaimana kebiasaan orang-orang Arab Quraisy itu pergi berniaga, berpelayaran, ataupun kita kata mereka bergerak mengikut musim, dan cantik sungguh. Bila dia pergi ke musim panas, dia pergi ke utara, maka dia akan mengambil barang-barang daripada wilayah Rom apa semua tu. Bila dah habis bukan habis tempoh, makna bila dah dapat barang-barang perniagaan dengan kadar yang mereka kendaki, maka lepas tu dia bergerak ke selatan, menuju ke Mekah balik. Nanti bila sampai masanya, mana di Mekah dia akan jual, dia akan dia beri peluang kepada masyarakat Mekah untuk mendapatkan apa-apa yang mereka bawa daripada kawasan utara. Nanti sampai satu masa penyempangnya, makna bila musim sejuk, kalau duduk dekat Mekah tu sejuk sangat, maka mereka bergerak pergi ke selatan, supaya apa? Kuranglah sejuknya. Jadi itu kebiasaan pergerakan kita kata masyarakat Quraisy, Ini ilafi Quraisy. Bagi kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah bepergian pada waktu musim sejuk dan musim panas. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah, mengabdi diri kepada Tuhan rumah ini, iaitu Kaabah itulah. Jadi siapa dia? Allah Ta'ala, allazi at'amahum min ju', yang telah memberi makan mereka daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberi aman kepada mereka itu daripada ketakutan. Maka di dalam mengatur urusan umat ini penting aspek pemakanan, penting aspek kita kata keamanan, makan dan aman, ada tempat tinggal, ada pakaian, ada rumahnya. Jadi segala nikmat Allah ni mesti disyukuri. Baiklah jemaah sekalian, pada malam ni itulah kita punya perkongsian. Boleh nanti kalau dalam sesi perbincangan ataupun soal jawab ke, ataupun berikan pandangan, boleh kita explore lagi. Jadi untuk itu saya bukalah kepada jemaah, kalau ada apa nak dibangkitkan atau nak dibincangkan. Masya Allah, anak-anak daripada Tawau pun ada. Kalau ada soalan pun boleh juga kalau anak-anak. Jadi itulah sepintas lalu iktibar pelajaran daripada surah Al-Quraisy. InsyaAllah. Saya buka kepada sidang jemaah untuk apa-apa perbincangan. Saya tutup slide dulu. Macam mana kena Zainal? Boleh dengar dengan jelas? Ya Tan, boleh, clear Tan. Apa nak diketengahkan? Nudin, Bang Zaman. Saya nampak lah muka ni. Kalau ini saya, kalau kita lihat negara Arab ni, negara Arab memang kawasan-kawasan yang orang muka bumi yang kering kontang. Kalau kita reflect dengan negara kita ni, Malaysia, sebenarnya kita lebih ada kelebihan lagi. Kita ada, kata orang, kita ada sungai, bukit, cuaca tak sejuk, tak panas. Kita punya orang Melayu pun faham bahasa Arab, tapi dah kita boleh belajar semua bahasa dunia. Orang Melayu tak faham bahasa Arab kan, tapi kita faham semua bahasa dunia. Kita lembut, kita punya lidah lembut. Orang Melayu juga, kata orang, boleh bergaul dengan masyarakat dunia. Semua masyarakat lain bukan orang Melayu contohnya. Kalau orang Arab mungkin dia tak boleh masuk dengan orang Jepun, kasar sikit. Kita boleh kata orang boleh bergaul dengan dia orang. Sebab kita ada keistimewaan yang lebih kepada dia orang sebenarnya. Tapi
mungkin kita kata orang tu kalau kelebihannya negara-negara macam contohnya yang negara-negara 4 musim ni, kalau dia orang 2 musim, tapi dia kata orang kelebihan ni kita bila setiap berubah cuaca tu kita sendiri berubah, maknanya kita cepat react pada benda-benda yang kata orang yang sesuatu yang berubah tu kita cepat react lah. Tapi kita macam kita ni sebab kita cuaca kita sama je, jadi mungkin tidak balas kita jadi kurang Ustaz kat situ lah. Tapi sebenarnya Malaysia kita punya kelebihan tu lah, bangsa kita lah, tapi kita mungkin kurang menggunakan kata kelebihan kita tu lah, sebab kita dalam satu, kalau kita tengok kita suatu masa dulu kita Kepulauan Melayu ni memang satu kepulauan yang masyhur seluruh dunia, sebab mungkin masa itu kita betul-betul ikut kata orang ikut ayat yang kita baca ni surah Al-Qur'an tu, maknanya kita menjadi umat yang betul cemerlang suatu masa dulu. Benda-benda tu kita dah hilang sekarang. Jadi kita perlu kata orang kita kembali kepada yang kita tengok balik kita punya sejarah yang silam ni. InsyaAllah kalau kita boleh berpegang pada kata orang yang Allah firman ni, insyaAllah mungkin boleh kembali semula, kita boleh jadi bangsa yang kata orang yang ternama lah, kembali kepada asal dulu. Betul tu, macam Abang Muzamil kata, sebenarnya apa yang Allah kurniakan kepada masyarakat di Nusantara Melayu ni, kalau kita nak comparekan nikmat suasana persekitarannya, kita ni macam duduk dalam syurga dunia lah. Orang-orang Arab yang duduk dekat padang pasir luas tu, bila dia tengok masyarakat ataupun suasana environment kita, apa yang dicerita dalam Quran tu, tajri min tahtihal anhar, ia mengalir daripadanya bawah sungai-sungai. Kita memanglah kat kebun kita kan biasa je sungai mengalir, lepas tu boleh petik buah dengan hijau yang kita kata tak payah tabur benih kan, jenuh kita nak pergi tebas pokok pula kan, sedang kat sana pasir kering kontang, batu. Memang kita kata dari sudut tu lah kita dekat sini temperature dia panggil agak constant. Tu kata summer sepanjang tahun lah. Summer maknanya apa? Musim panas sepanjang tahun. Di tempat-tempat yang apa dia panggil Mediterranean ataupun kawasan yang dia ada musim sejuk, musim panas. Kalau musim sejuk semua dia panggil pokok-pokok pun jadi sejuk, sampai kita kata mereka menunggu musim luruh, musim bunga, barulah tumbuh bunga keluar, lepas tu barulah anggur nak berbuah, nak berbunga. Saya bila lihat dari sudut tu, saya pun ada tengok video-video di rakan-rakan kita di Indonesia atau masyarakat di Indonesia lah. Mereka menanam anggur dan anggur itu sepanjang tahun mengeluarkan hasil. Kenapa? Sama. Mana musim panas 12 bulan. Kalau duduk kat Australia dulu, saya dengan Abang Ali dia tu ada petik lah, petik buah kan. Musim panas saja, musim sejuk tak ada petik buah dah kan. Jadi dari sudut tu kan, dari sudut tu kita kata dulu saya ingat kan anggur ni hanya dekat negeri-negeri yang hawa sederhana je, rupanya dekat tropika pun boleh. Dan macam mana pembajaan dan juga dia punya dia panggil control of ialah kata pengurusan kebun tu kenalah cara dia. Maksudnya di situ kalau ikutkan productivity daripada wilayah kita ni, maknanya 7-Eleven lah kan. Ada banyak kelebihan Ustaz banyak kelebihan. Itu dari sudut kita kata suasana, iklim dan tumbuh-tumbuhan. Now bila diberi Al-Quran, sebenarnya ini kita punya lonjakan yang lebih. Kenapa? Dengan all this, minyak pun banyak, sumber alam pun banyak. Lepas tu Al-Quran ni, ini yang Nabi kata
innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab, dia mengangkatkan darjat kedudukan dengan kitab ni aqwaman, kelompok-kelompok manusia, wa yad'u bihi akhirin, dan Allah merendahkan, dia menghinakan dengan Al-Quran juga ni kelompok-kelompok yang lain yang apa? Yang mereka tidak mengambil amanah tanggungjawab ataupun tidak patuh Al-Quran. Maka orang Melayu ataupun masyarakat Nusantara Melayu, bila digabungkan fakta, fakta environment, fakta Al-Quran, kemudian kesan psikologi, sebab kita kata dia tak kena extreme temperature, maka perangai dia pun tak ekstrim kat rupanya. Ekstrim. Maka dia steady, cool and steady. Cool and steady. Dan yang masalahnya sekarang ni adalah apabila Al-Quran tu dipisahkan daripada sistem kehidupan. Inilah yang menjadi masalah. Sebab apa? Dengan Al-Quran tu dipisahkan daripada kehidupan, maka dah menjadi kelompok yang sekular. Sekular apa? Kehidupan dah tak di-manage, tak diatur mengikut Al-Quran dengan sepatutnya. Maka rosak kita. Dari di sinilah nak mendapatkan kemuliaan bukan orang Arab saja. Orang Arab yang ekstrim tu pun boleh dibetulkan dengan Al-Quran. Itu yang kita kalau kaji dari sudut zaman jahiliah, Arab Quraisy ni, masa dulu orang kafir Quraisy musyrikin, mereka ni kelompok yang masyarakat dunia tak pandang langsung lah. Kenapa? Dah lah bumi kontang kering, perangai pula, perangai yang dia panggil apa, perangai jahiliah lah. Boleh tanam anak perempuan dia hidup. Perempuan tu dia tidak nilaikan sebagaimana sepatutnya, kerana hidup dalam apa, kejahilan dan kegelapan. Namun kelompok yang ekstrim teruk ni, kalau kita nak katalah, datangnya Islam, datangnya Al-Quran boleh merubah mereka menjadi khairat ummah. Bahkan siapa sahaja, termasuk Nusantara Melayu, kedatangan Al-Quran, kedatangan Islam menjadikan masyarakat kita khairat ummah. Bahkan kita tahu daripada Nusantara Melayu ni pun ramai ulama-ulama Islam, dan Islam berkembang luas di Nusantara Melayu. Dan kita tahu di Nusantara Melayu ni adalah wilayah yang antara populasi yang tinggi. Itu sebab kita kata bila sebut Indonesia aja orang kata, itu population dia ramai. Bahkan among the Muslim country, dia kata ni lah Muslim country punya status kan, dia punya penduduk yang paling ramai lah. Namun inilah kita menghadapi macam-macam masalah apabila umat Islam kita ni dijauhkan daripada Al-Quran. Itu sebab bila Nabi kata ala annal Quran was sultan sayaftariqan fala tufarikul kitab. Waspada, Al-Quran dan kekuasaan akan berpisah keduanya. Maka fala tufarikul kitab, maka jangan kamu bercerai daripada kitab ini. Maksudnya apa? Jangan tinggalkan Al-Quran. Kekuasaan yang dah menyimpang daripada Al-Quran tu lepaskan dulu. Pegang Al-Quran ni. Nanti ambil kembali Al-Quran untuk dipadukan dengan kekuasaan. Ataupun kekuasaan itu dibawa untuk mengikut Al-Quran. Jangan duk kejar kekuasaan. Apabila kekuasaan itu berpisah daripada Al-Quran. Tapi kejar Al-Quran. Make sure Al-Quran jangan terlepas daripada kita punya penghayatan, kita punya fokus dalam kehidupan. Dan itulah juga asas perjuangannya. Maka di sinilah bila kita tengok nikmat yang melimpah ruah Allah bagi ni, ayat lain Allah kata apa? Alam tara annallah sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ard. Apakah kau tak tengok bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan berkhidmat bagi kamu segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa yang di langit di bumi diciptakan untuk kamu manusia. Wa asbagha alaikum ni'amahu. Dia melempar ruahkan atas kamu nikmatnya zahiratan wa batinah, zahir dan batin. Jadi kalau kita nak kira nikmat Allah yang Allah beri pada kita ni, Masya Allah, memang tak terkira lah.
memang sangat banyak. Kalau orang kafir Quraisy pun, ya, masyarakat Quraisy lah, dengan nikmat itu pun Allah ungkitkan. Begitu juga kisah Bani Israel kan, dengan nikmat yang beberapa saja pun Allah dah ungkitkan. Ini punya nikmat yang melimpah ruah ni, sudah pastilah Allah akan bangkit soal kita di akhirat, ya. Jadi Nusantara Melayu ni kalau tengoklah, kita kata ikannya tak habis-habis, ya kan, tumbuh-tumbuhannya menghijau tak habis-habis, kemudian dalam perut bumi itu emasnya, bijihnya, minyaknya, melimpah ruah sangat banyak. Maka kita pula kontrol the strategic punya laluan perairan, sea lane of communication, dengan Selat Melakanya, Laut Cina Selatannya, ya. Maka all these things sebenarnya Allah dah beri kelebihan kepada kita semua, tetapi tak dikembalikan kepada asas yang sepatutnya. Jadi kita berusaha untuk apa? Menyedarkan diri kita dan umat di semua peringkat untuk kembali kepada pegangan Al-Quran ni, insya-Allah. Okay, Bang Muzamil, baguslah highlight this issue, bolehlah dapat sedikit perbincangan. Ada apa-apa lagi yang lain-lain daripada rakan-rakan kita yang lain? Saya tak kenal semua ni, tak kisahlah, boleh saja bersuara. Macam Pak Ya pun ada tu, Zakaria Yusof, lama tak jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Ya Pak Ya. Nak tanya sikit lah. Apa dia? InsyaAllah. Dengar apa? Ayat yang mula-mula tadi. Okey, ayat mula. Dengar binatang ternakan. Ulang balik. Ayat surah Al-Araf lah. Walaqad zara'na li jahannam. Okey, ayat surah Al-Araf. Surah Al-Araf, ayat apa tu? Ayat 179. 179 179. Okey. Tak buat tu lah. Sebab saya tengok adik 104 dah jumpa. Dah. Dia surah Al-Araf. Ni saya bukakan balik semula. Surah Al-Araf, ya. Ayat 179 tu. Berapa ayat tu? Satu ayat je tadi tu yang kita baca tu. Okey. Terima kasih. Berkenaan dengan apa ni, Allah kata jangan lalai daripada Quran ni. Ni dia ayat dia kan. Jadi hari ni umat Islam kita dilalaikan daripada kitab Allah dalam banyak sudut. Ada yang lalai daripada membacanya, ada lalai daripada memahaminya, dan lalai daripada melaksanakan tuntutan-tuntutan, kewajipan-kewajipan. Jadi itu kita kata lalai daripada Al-Quran ni dari banyak sudut. Ada orang yang tak mahu beriman langsung, itu lalai juga daripada Quran. Sebab Al-Quran ni untuk hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Maka kita nak ajak, kalau yang bukan Islam, belum Islam tu, marilah masuk Islam. Yang dah Islam tu, penuhilah tuntutan yang Allah telah fardukan ataupun syariatkan ke atas kita. Jadi membacanya, disuruh kita membaca dengan betul. Yatlunahu haqqa tilawati. Kemudian mesti kita beriman dan beramal dengannya. Ada kewajipan fardu ain, ada kewajipan fardu kifayah. Ini semua memerlukan penelitian ilmu supaya kita tahu apa dia yang wajib kita laksanakan. Jadi saya selalu buat ringkasan dalam bentuk jadual. Jadual yang kita kata boleh memberi kita kata gambaran. Islam tu hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi bila hubungan dengan Allah tu kita ringkaskan dalam bentuk ada perkara yang terkait dengan keimanan, itu rukun iman 6 perkara. Kemudian ada ibadah khusus, rukun Islam 5 perkara. Kemudian Islam juga mengatur supaya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi dengan sesama manusia itu termasuklah bidang ekonominya, pendidikan, sistem sosialnya, perundangan, mahkamah keadilan. Of course, yang menyatu, yang mengikat kita ni adalah kenegaraan.
negara yang menerapkan sistem, kemudian bila ada negara sudah pastilah ada dasar luar negara. Itu Islam, dasar luar negara ni apa? Membawa ajaran Islam ke seluruh dunia. Nak selamatkan manusia daripada api neraka. Kemudian diri kita ni pun kena diatur, makan, minum, pakai, akhlak, termasuk kebersihan dan kesucian. Jadi di situ kita jangan dilalaikan daripada melaksanakan segala tuntutan Islam itu sebagai din. Iaitu Allah kata aqimuddin wala tatafarraqu fi. Dirikan ad-din tu, jangan bercerai-berai padanya. Dan kita disuruh berpegang wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah semuanya sekali, jangan bercerai-berai. Jadi nak pegang kepada tali Allah ni apa? Kata Nabi SAW, Kitabullah Azza wa Jalla huwa hablillahi matin. Kitab Allah Azza wa Jalla dialah tali Allah yang teguh tu. Manittaba'ahu kana 'alal huda. Orang yang pegangnya dia berada atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alad dhalalah. Orang yang tinggalkannya berada atas kesesatan. Maka kita tak mahu kita jadi golongan yang meninggalkan Al-Quran. Jadi hari ini umat Islam banyak yang telah dijauhkan daripada Al-Quran dari banyak sudut, ya. Maka usaha kita yang sedikit ni, moga-moga Allah Ta'ala bagi barakah, dan kita pun ada suruh, ya, kita punya technical team rakamkan. Nanti insyaAllah kita sharekan balik rakaman kelas-kelas ni. Kalaupun kita tak upaya nak menyampaikan dalam secara peribadi, sharekan sajalah dengan siapa-siapa saja yang kita dapat share. Moga-moga usaha tu dapat juga, ya, diiktiraf oleh Allah Taala sebagaimana yang Nabi kata, wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Orang yang mengajak manusia kepada Al-Quran ditunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, begitu juga dengan kita sharing ini juga, kita ambil pendekatan balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku ni walaupun satu ayat. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang kita sempat dengar, sempat kita sama-sama kaji ni, kita perdengarkan kepada orang. Orang dia tak terima, itu kerja dia. Tapi kalau dia terima, untung untuk dia. Kita buat orang terima atau tak terima, dah untung lah. Memang tak ada rugi lah. Tak ada rugi barang sedikit pun. Kita sertai dengan niat keikhlasan, maka insya-Allah akan Allah kurniakan, ya, balasannya insya-Allah. Baik, ada apa-apa lagi rakan-rakan jemaah, kalau ada persoalan atau ya. Okey, Datuk. Okey, jazakallah. Okey, tak ada apa-apa lagi, ya. Alhamdulillah. Okey, sampai sini saja kita akhiri. Soalan apa tu? Hello, Datuk. Ya, Zaini, kuat sikit suara tu. Tak apa dengar Ikhwan Zaini. Dia tak berapa jelas sikit dah. Oh, tak berjelas. Okey, macam ni Datuk. Mikrofon tu dekat sikit. Tak apa dengar. Okey, dengar tak Datuk? Dengar? Okey. Okey, apa nama yang tadi, yang ayat apa ni, yang anak yatim tu kan? Okey. Okey, so berkaitan dengan anak yatim tadi tu, cuma saya nak share experience lah, pengalaman saya. Selepas saya graduate daripada universiti bachelor, jadi saya bekerja di Terengganu setahun. Okay. Jadi saya berada pada itu. Jadi lepas balik kerja tu saya rasa macam tak ada apa nak buat kan. Jadi saya pun telefon lah di tempat kat rumah saya tu, bukan jauh jugalah, lebih kurang 7-8 kilometer jugalah daripada rumah saya. Jadi rumah anak-anak yatim. Rumah anak-anak yatim kat situ, asrama yatim tu lah. Jadi saya pun pergi berbincang lah dengan pengetua kat situ. Saya kata saya nak mengajar tuition, mengajar tak ada bayaran apa pun. Saya kata lepas maghrib saya akan datang lah pergi sana. Jadi saya pergilah. Jadi pertama saya pergi tu bincang ni, okey, lepas tu saya kata saya tak nak duit lah. Saya tak nak duit, saya kata saya nak pergi saja. Saya nak pergi. Jadi bila saya pergi yang pertama kali saya pergi tu untuk introduction lah. Untuk introduction kan, saya pergi ceramah sikit kepada pelajar-pelajar, tapi tak start lagi lah tuition. Jadi saya beri ceramah pada kata, saya cakap lah nasihat motivasi agar kita jangan putus asa walaupun mak ayah kita dah tak ada, tapi kita berusaha lah. Jadi saya datang dia bagi banyak saya bagi motivasi lah. Jadi
Saya baru nak mengajar daripada kat situ Datuk. Lepas tu tiba-tiba saya dapat tawaran bekerja di luar daripada Terengganu. Jadi pengajaran kat situ, maksudnya kalau kita ikhlas untuk membuat baik kepada anak-anak yatim ni, saya rasa insya-Allah Allah akan bukakan benda tu. Jadi saya jadi macam saya memang kita nak mengajar, tapi peluang tu lebih peluang yang saya dapat daripada peluang yang tu untuk bekerja di luar tu lebih tu lagi lah kan, bukan kata tu, tapi saya tak terpaksa batal lah untuk mengajar dekat asrama anak yatim tu. Sebab kan, jadi tapi pengajaran kat sini juga saya nak untuk terkongsi lah, maksudnya kalau kita buat baik kepada anak yatim, kepada terutamalah anak yatim ni, banyak berkat dia. Yang macam saya ni, saya memang secara langsung Allah tunjuk kepada saya tu macam tak pernah terfikir kita dapat benda tu kan, dengan Tuhan kita punya tu. Tapi sebabnya kita tolong, kita niat, kita ikhlas kerana Allah. Dan saya cakap pada mak saya, kata saya nak pergi mengajar dekat yayasan rumah anak yatim tu kan. Jadi mak saya pun setuju, tak ada masalah lah maksudnya ni. Jadi itulah yang saya nak respon daripada Datuk yang tadi syorkan ayat ayat anak yatim tu kan. So kalau ada peluang, yalah tu kita kata itu tadi ulang kaji surah Al-Maun tu kan. Jadi dalam bab kita panggil agama Allah ni, isu yang kita bincangkan lepas, kalau orang yang dia mengabaikan anak yatim dan juga tidak menggalakkan makan untuk orang miskin, itu pun dipanggil yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Kerana itu adalah tanggungjawab yang perlu kita pikul dalam syariat, dalam agama Allah. Apatah lagi bila orang mengabaikan lebih daripada tu, lagi dahsyatlah pendustaan dia. Begitulah juga apabila kita berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab dalam agama Allah ni, termasuklah menjaga anak-anak yatim, termasuklah kita jaga orang miskin. Apatah lagi bila kita menjaga perkara-perkara yang Allah kata aqimuddin, dirikan ad-din ini, ya. Begitu juga bila Allah Taala suruh udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam agama Allah ni secara keseluruhan, ya. Maka perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang kalau kita sebut makro, strategic level, lagi besar. Sebab kerja Khalifatullah fil ard ni, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ni, sebenarnya umat Islam adalah umat yang dia diberi amanah untuk meneraju kepimpinan atas muka bumi ni. Maka kita ni bukan diperkotak-katikkan, tapi kita lah yang dipertanggungjawab untuk meneraju, memimpin manusia supaya selamat dunia akhirat. Dan bagaimana nak melaksanakan tanggungjawab besar ni dengan berkesan, ini memerlukan, kita kata, daulah kenegaraan, memerlukan para penguasa yang menerapkan hukum sistem supaya supaya Islam tu dapat dilihat dengan lebih berkesan ataupun lebih cantik, bukan teori saja. Hari ini ilmu tu ada tapi dah banyak tercicir daripada umat Islam, itu satu. Pelaksanaannya pun dah tercicir juga daripada umat Islam. Maka banyak salah faham terhadap agama Allah ini. Okay? Maka kalau perkara yang kecil tu kita beri perhatian pun ada ganjaran. Apatah lagi dengan perkara besar yang bawa pada penyelesaian masalah umat manusia. Bukan umat Islam je, umat manusia. Segala persoalan, segala permasalahan ada jawapan dan jalan penyelesaiannya di dalam Islam. Maka bila kita usaha ke arah tu, sebenarnya kita usaha dalam perkara yang besar. Itu sebab bila akhir zaman ni, bila kita tengok macam-macam masalah, Rasul SAW telah pesan, ala innaha satakun fitnah, waspada, jaga-jaga akan keadaan fitnah, kacau bilau yang dahsyat akan berlaku. Sahabat bertanya, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa jalan keluar daripada wahai Rasulullah? Qala kitabullah, jalan keluarnya kitab Allah. Maksudnya kitab Allah ni perlu dibaca, kena dikaji, kena dianalisa dan kena disusun gerak kerjanya. Bagaimana untuk pelaksanaan sistemnya. Bukannya baca kaji mendalam tapi ikut sistem yang salah dalam kehidupan. Itu jadi masalah. Sebab apa?
pegangannya, ilmunya, kefahamannya lain, praktiknya lain. Jadi dah tak konsisten. Dan kita tak mahu jadi golongan yang lalai daripada melaksanakan kewajipan-kewajipan ini. Jadi itulah perkongsian awak tadi baguslah, alhamdulillah. Macam kita katalah, ada sahaja iktibar yang kita boleh ambil walaupun daripada perkara kecil, apatah lagi perkara yang lebih besar daripada itu. Baik, jemaah sekalian, ada apa lagi? Kalau tak ada angkat tangan tu, alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu dalam kesempatan lain. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.